Bab 4. Jujur dan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." Surah Al-Taubah ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lelaki dan perempuan yang benar. Surah Al-Ahzab ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tetapi jikalau mereka benar, yakni imannya terhadap Allah, nescaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Surah Muhammad ayat 21. Adapun hadis-hadis mengenainya adalah sebagai berikut. 55. Pertama, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada albir, yakni amal soleh, dan albir itu membawa kepada syurga. Sesungguhnya seorang itu bersifat jujur, yakni benar, hingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang siddiq. Sesungguhnya dusta itu membawa kepada al-fujur, yakni amal buruk, dan al-fujur itu membawa kepada neraka. Sesungguhnya seseorang itu berbuat dusta hingga ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Muttafaq alaih. 56. Kedua, daripada Abu Muhammad Al-Hasan Ibni Ali Abu Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya hafal yakni satu hadis daripada Rasulullah SAW, tinggalkanlah apa-apa yang membuat kamu ragu-ragu menuju suatu yang tidak meragukan kamu, kerana sesungguhnya benar itu sebuah ketenangan dan dusta itu adalah sebuah keraguan. Diriwayatkan oleh Al-Tirmizi. Beliau berkata hadis ini sahih. Yuri buka. Huruf ya yang pertama boleh dibaca fathah dan boleh pula dibaca dhammah. Artinya, tinggalkanlah apa yang kamu ragukan kehalalannya dan beralihlah kepada sesuatu yang kamu tidak ragu kehalalannya. 57. Ketiga, daripada Abu Sufyan Syakhir Ibni Harb dalam satu hadis yang panjang tentang kisahnya bersama Hercules. Hercules berkata, apa yang dia perintahkan kepada kamu? Maksudnya Nabi SAW. Abu Sufyan berkata, saya menjawab. Dia berkata, sembahlah Allah semata, janganlah kamu menyekutukannya dengan suatu apapun, dan tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh nenek moyang kamu. Dia turut memerintahkan kami mengerjakan solat, bersifat jujur, bersifat ifah dan bersilaturahim. Muttafaq alaih. 58. Keempat, daripada Abu Sabit, ada yang mengatakan Abu Sa'id dan ada pula yang mengatakan Abu Al-Walid Sahal Ibn Hunayf, iaitu seorang sahabat yang pernah menyertai perang Badar radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa memohon kepada Allah Ta'ala kematian secara syahid dengan benar dan jujur, maka dia meninggikannya pada tingkatan para syuhada, meskipun dia meninggal dunia di atas tempat tidurnya. Diriwayatkan oleh Muslim. 59. Kelima, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang Nabi dari kalangan para Nabi, semoga selawat dan salam Allah sentiasa tercurah ke atas mereka, hendak berperang. Dia berkata kepada kaumnya, jangan mengikuti saya, seorang lelaki yang telah memiliki kemaluan seorang wanita, yakni lelaki yang sudah beristeri, sedangkan dia ingin berjimat dengannya dan belum pernah berjimat dengannya. Demikian pula seorang yang telah mendirikan rumah dan belum memasangkan atapnya, dan begitu pula seorang yang telah membeli kambing atau unta-unta hamil, sedangkan dia telah menunggu yakni kelahiran anak-anaknya. Nabi itu pun berperang, lalu ketika menghampiri suatu perkampungan, waktu solat asar atau waktu solat itu telah hampir tiba, dia berkata kepada matahari, sesungguhnya engkau diperintahkan yakni untuk menjalankan tugasmu
Dan aku juga turut diperintahkan, yakni untuk menjalankan tugasku. Ya Allah, tahanlah matahari itu daripada terus beredar ke atas kami. Matahari itu pun tertahan daripada beredar hingga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Dia pun berjaya mengumpulkan harta rampasan perang. Kemudian datanglah api untuk melalapnya. Namun ternyata api itu tidak mampu membakarnya. Melihat itu, Nabi tersebut berkata, "Sesungguhnya ada di antara kamu yang berbuat curang terhadap harta ghanimah ini. Maka hendaklah setiap kabilah ada seseorang yang membaiat, yakni sumpah kepadaku bahawa anggota kabilahnya tidak melakukan sebarang pengkhianatan." Maka melekatlah tangan seseorang dengan tangan Nabi itu. Nabi itu berkata, "Di tengah-tengah kalian ada seseorang yang membuat ghulul, yakni khianat terhadap ghanimah. Maka hendaklah kabilahmu membaiatku, yakni untuk bersumpah demikian." Maka melekatlah tangan 2 atau 3 orang dengan tangannya. Dia berkata, "Pada diri kamu ada orang yang membuat ghulul." Mereka datang dengan membawa sebuah kepala mirip kepala lembu, yakni yang terbuat dari emas. Dia meletakkannya dan setelah itu datanglah api dan membakarnya. Jadi, ghanimah tidak halal bagi sesiapa pun sebelum kita. Kemudian Allah menghalalkan harta ghanimah bagi kita. Tatkala dia melihat kelemahan dan ketidakmampuan kita, dia menghalalkannya untuk kita. Muttafaq alaih. 60. Keenam, daripada Abu Khalid Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu, di mana beliau masuk Islam pada tahun pembukaan kota Makkah. Manakala ayahnya adalah tokoh berwibawa kaum Quraisy, sama di era jahiliyah maupun di era Islam. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Penjual dan pembeli memiliki pilihan selagi mereka berdua belum berpisah. Jika mereka berdua berlaku jujur, maka mereka memperoleh keberkahan dalam jual beli mereka. Dan apabila mereka menyembunyikannya sesuatu dan berdusta, maka dihapuskanlah keberkahan dalam jual beli mereka." Muttafaq alaih.